Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para jemaah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama kita meluangkan sedikit masa kita mengisi masa yang terluang ini sebelum kita menunggu masuknya fardu Isya dengan kuliah dan majlis ilmu. Moga-moga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan kita untuk dibawa ke hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf terlewat sikit. Selalu mula pukul berapa? 7 lebih kurang. Sebab keluar awal dah, saya duduk di kapal. Sebenarnya keluar awal tu pukul 6 saya keluar dah tadi. Lama sejam kata. Jadi itu perjalanan lah, jalanan kita dengan jam dan sebagainya. Alhamdulillah lah juga kita dapat bertemu pada malam ini, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengisi ruang kuliah pada hari Rabu malam, pada minggu yang keempat, insya-Allah pada malam ini adalah malam pertama kita akan saya dengan tuan-tuan kita akan sama-sama melihat beberapa potongan firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kitab disebut sebagai Tafsir Nurul Ihsan, ya, kitab Tafsir Nurul Ihsan yang saya pilih untuk sama-sama kita gunakan sebagai silibus kita untuk kita menghayati dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran bermula daripada surah Baqarah. Kerana saya memilih tafsir ini, kerana pertamanya sebagai perkenalan lah, perkenalan tentang tafsir ini. Tafsir, nama dia Tafsir Nurul Ihsan, ya. Tafsir Nurul Ihsan ini maksud dia, nurul tu maksudnya cahaya, cahaya al-ihsan, kebaikan. Tafsir Nurul Ihsan ini adalah satu tafsir yang klasik, yang sebut sebagai turas yang lama, dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Muhammad bin Sa'id bin Umar Al-Khattab. Dia bukan anak Sayyidina Umar Al-Khattab, tetapi dia orang Melayu, dapat tafsir Nusantara, tetapi ayah dia nama Umar, Tuan Guru Haji Sa'id nama dia, Tuan Guru Haji Sa'id. Dia, ayah dia nama Omar, tapi sikap dia tegas seperti Sayyidina Omar. Jadi orang kampung dia panggil dia sebagai Omar Al-Khattab. Jadi kalau kita tengok pengarang kepada kitab tafsir Nurul Ihsan ini, dia tengok, dia akan tulis Muhammad Sa'id bin Omar Al-Khattab. Kita ingat anak Sayyidina Omar. Rupanya tidak, dia orang Melayu. Dan tafsir ni kategori dia ke tafsir Nusantara. Sebab saya memilih kitab tafsir ni kerana tafsir dia panggil tafsir yang ringkas. Yang ringkas, tidaklah terlalu panjang, yang boleh insya-Allah kita dapat habiskan. Tak adalah kita kata kita dapat kejar semua, tapi yang mana mampulah, tuan-tuan muslimat. Dan sebenarnya tafsir ini Syekh Sa'id bin Umar ini, dia hidup pada tahun 1857. Oh, lama tuan-tuan, 1857. Kita merdeka 1957. Maknanya dia lahir 100 tahun sebelum merdeka lagi. Maknanya lama sungguh kitab ni. Dan dia wafat
dia meninggal dunia pada tahun 1930. Lebih kurang umur dia 70 ke 75 tahun lah. Ketika umur dia 70 tahun, cuma bayangkan umur 70 tahun ni orang Melayu kita lah, dan bukan zaman-zaman dulu, bukan zaman-zaman Nabi ke apa, tapi dengan umur 70 itu dia mula mengarang kitab tafsir ini. So dia mula mengarang kitab tafsir ini pada tahun 1925. 1925 tu ke ada tuan-tuan lahir dah. Kalau 1925 umur apa sekarang dah? 80-90 tahun dah. Dr. Mahathir pun tun kita umur apa dia? 90? Dia umur kita pun tak tahu. Tapi lebih kurang 1925 dikarang kitab ini. 2 tahun je tuan-tuan. Dikarang 4 jilid. Keseluruhan daripada surah Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Ada Quran itu selama 2 tahun. Masya Allah, tabarakallah, berkat saya rasa waktu dia. Kadang kita kalau yang menulis tesis ke, buat sambung master ke PhD, kita tulis bertahun-tahun dah habis, baru 1 jilid, dia buat 4 jilid tafsir Al-Quran 2 tahun. So dia tulis pada tahun 1927 pada bulan Ramadan, dan 1925, dan dia tamat menulis tafsir ini pada tanggal 1927. Jadi pengenalan. Maknanya bila kita tengok pada tahun yang saya sebutkan tadi itu, rupanya tafsir ni dah hampir 150 tahun lebih umur dia. Tetapi keberkatan dia tuan-tuan muslimat, dibaca kitab tafsir ini di pondok-pondok, di surau-surau, kerana ada keberkatan dia. Walaupun tafsir ini tuan-tuan muslimat, saya sebutkan sedikitlah, tafsir Nurul Ihsan ini, dia satu tafsir, dia tafsir yang kedua di dalam bahasa Melayu. Tafsir yang kedua di dalam bahasa Melayu. Cuma tuan-tuan bayangkan, zaman itu, kita hidup zaman tu 1960-an, 1950-an pun, kalau kita tengok cerita Piramli kan, mereka cerita Piramli zaman tu, saya tak hidup zaman tu, tapi kita tengok tu zaman apa, tudung pun tak pakai kan. Kita bukan kata salah kan, tapi masyarakat ketika itu berbezalah. Sepatutnya kita melihat masyarakat kita ni semakin ada penambahbaikan lah berbanding 40-50 tahun yang lalu kan. Jadi cuma kitab tafsir ini dia sebelum daripada itu lagi. Jadi akses untuk memahami Al-Quran itu sangat sukar, dan tidak adalah internet, ya. Jadi dia adalah satu-satunya kitab tafsir yang kedua di Malaysia lah. Sebab yang pertama dalam Nusantara ni termasuk Indonesia dan sebagainya, ada kitab terjemah Mustafid, itu tafsir yang pertama di Nusantara. Kalau kita tebak tafsir ini kebanyakannya daripada orang Arab tafsir, tetapi tafsir Nusantara ini dia bermula daripada Tarjuman Mustafid. Tarjuman Mustafid itu Abdul Rauf As-Singkili, dia mula karang itu kali pertama lah. Dan yang keduanya di Malaysia secara khususnya, sebab pengarang kita ni dia berasal pada Kedah, di Jitra. Masa itu Malaysia pun tak ditubuhkan lagi. Jadi dia mengarang kitab ini dan menjadi satu pegangan lah kepada masyarakat Islam, masyarakat Melayu ketika itu, kerana tidak ada akses untuk memahami Al-Quran selain daripada kitab ini. Jadi besarlah dia punya manfaat. Cumanya kalau masa saya sambung belajar di master di peringkat tafsir itu, kita ada buat kajian lah. So kitab ini dia banyak dijadikan sebagai kajian di peringkat PhD dan master, kerana dia punya impak dia itu ada pada masyarakat Melayu kita. Sebab tu saya pilih dia, walaupun ada komentar yang positif dan juga negatif dalam kitab tafsir ini, khususnya isu-isu berkaitan dengan Israiliyat dan sebagainya, namun dia tidak mencacatkan keseluruhan makna ataupun tafsiran yang dibuat oleh musannif ataupun pengarang kita ni. Jadi jika sampai kepada beberapa perkara yang seperti kisah-kisah Israiliyat, nanti saya akan ceritakanlah yang mana
yang kita terima, bagaimana prinsip Islam ataupun agama kita dalam berhadapan dengan isu-isu berkaitan dengan Israiliyat ini. Tuan-tuan pernah dengar Israiliyat? Dengar macam Israel je tuan-tuan. Israiliyat ni kisah-kisah yang datang daripada Bani Israel lah, daripada Yahudi, yang banyak ada di dalam kitab-kitab tafsir di muka bumi inilah. Nanti insya-Allah kalau sampai pada kisah-kisah itu saya akan cerita kepada tuan-tuan. Baik. Insya-Allah tuan-tuan, masa yang ada kita pergi kepada surah Al-Baqarah, iaitulah kita akan melihat hari ini jika ada kesempatan kita tengok pada ayat pertama sehingga ayat kelima lah. Kalau tak sempat kita berhenti yang mana sempat lah tuan-tuan. Kita tak kejar bilangan itu, tetapi kita mengejar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita dan bagaimana kupasan para ulama terhadap firman ataupun potongan ayat-ayat Al-Quran. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, suratul Baqarah, makna dia apa tuan-tuan? Surah Baqarah. Al-Baqarah maksud dia, maksud dia lembu tak? Al-Baqar maksud dia lembu. Al-Baqarah lembu betina. Perkataan bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam Quran ada ta sanggui tu. Ta yang macam bulat tu, itu dia female. Perkataan itu menunjukkan perempuan, muannas. Dia Al-Baqarah lembu betina. Kata musannif rahimahullah taala, suratul Baqarah madaniyatun. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan serius untuk mempelajari ini, tuan-tuan boleh dapatkan kitab tafsir nulisan ni di Shopee pun ada. Banyak orang jual, tuan-tuan dapatkan. Suratul Baqarah madaniyah. Madaniyah maksudnya surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi. Kita dah bahas panjang lebar pada pertemuan yang lepas apa yang dimaksudkan dengan madaniyah dan juga makiyah itu. Cuma apabila kita sebut madaniyah, dia adalah surah-surah yang diturunkan selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Disebut sini 286 atau 7 ayat. 286 ataupun 287 ayat surah Baqarah ini. Dan surah Baqarah ini dia kategori dia adalah surah-surah yang panjang. Para ulama, tuan-tuan muslimat, para ulama mereka sangat mengambil berat tentang Al-Quran itu, sehingga surah-surah di dalam Al-Quran itu mereka kaji. Ada 114 surah dan mereka bahagikan kepada 4 bahagian. Tetapi pembahagian ini sebenarnya telah dibuat oleh Nabi SAW. Iaitulah para ulama mengatakan surah-surah di dalam Al-Quran ini dia terbahagi kepada 4 bahagian. Ada 114 surah, dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama disebut sebagai tiwal. Tiwal ni maksudnya surah-surah yang panjang. Kan kita baca surah Ikhlas pendek, 3 ayat je. Surah Baqarah sampai 286, 287 ayat. Jadi tak balance kita tengok. Tapi para ulama mengatakan surah yang panjang dan surah yang pendek itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala cabar orang masyarakat Mekah supaya mereka datangkan satu surah. Sehingga kalau tak boleh buat surah Baqarah, buatlah surah seperti surah Al-As, surah An-Nas ataupun surah Al-Ikhlas. Tapi itu pun mereka tak boleh buat. Cuma yang pertamanya tiwal, iaitulah surah-surah yang panjang. Surah-surah yang panjang ni start daripada surah Baqarah sampai surah Al-An'am, surah Al-A'raf. 6 surah yang pertama itu dia panggil surah-surah yang panjang. Surah panjang ni ayat dia 150 lebih. Yang keduanya para ulama kata kategori yang kedua surah-surah yang Al-Mi'in ataupun disebut sebagai surah-surah yang bilangan dia tu 100 lebih ataupun kurang, lebih kurang 100. Dia bermula daripada surah selepas surah Al-Anfal itulah, selepas surah Al-Anfal dan Taubah itu sehinggalah surah surah Qaf. Panjanglah itu surah-surah yang ayat dia 100 lebih, ataupun 120 ke ataupun 80 lebih, itulah dia punya kiraan dia. Yang ketiganya dia panggil, bahagian yang ketiga dia panggil Masani. Masani. Masani iaitulah surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Itu dia panggil surah-surah yang kurang daripada 100 ayat. Dan yang keempatnya dia panggil surah Mufassal. Mufassal maksud surah-surah yang pendek. Surah-surah yang berpendek yang bermula daripada juzuk amma itulah. Kita tengok juzuk amma, surah dia pendek-pendek itu. Dan
surah-surah yang panjang, surah-surah yang pendek di dalam Al-Quran itu semuanya menunjukkan mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Baik. Nama surah dia surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kita sebutkan sebagai lembu betina. Kenapa dinamakan sebagai Al-Baqarah? Kerana surah ini adalah satu-satunya surah yang menceritakan tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk membunuh, untuk menyembelih lembu betina kerana berlaku satu jenayah di kalangan mereka. Ini cerita Bani Israel ni lepas pada mereka selamat ada Fir'aun ni. Fir'aun dah mati dah. Mereka duduk dengan Nabi Musa di Gunung Sinai itu, di Mesir itu selama 40 tahun. Di situlah berlakunya peristiwa-peristiwa ini. Berlakunya Nabi Musa pergi munajat, balik mereka sembah patung yang dibuat oleh Samiri, dan Nabi berlaku jenayah pembunuhan di kalangan Bani Israel ini. Jadi untuk mereka mengetahui siapa yang membunuh mangsa tadi itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa supaya bagi tahu kepada Bani Israel, kamu kena sembelih lembu. Allah Ta'ala sebut sembelih lembu sahaja, tapi tak bagi tahu spesifik lah. Itu yang kita tengok Bani Israel banyak tanya. Dia bukan nak buat sangat, tapi dia tanya banyak. Dia tanya banyak sebab nak melengah-lengahkan. Jadi ini kisah ini yang kita sedia maklum, satu-satunya disebut di dalam surah Baqarah sahaja. Surah lain tak diceritakan. Kalau cerita tentang Nabi Musa ini, banyak diceritakan surah ini, surah Al-Baqarah, surah Al-Qasas dan sebagainya, banyak diulang. Tapi surah cerita tentang Baqarah ini satu surah ni je. Sebab itu dinamakan sebagai Suratul Baqarah. Itu sebab penamaan dia lah. Dan surah Baqarah ini tuan-tuan muslimat, dia ada fadilat dia. Dan fadilat ini berdasarkan hadis yang sahih. Nabi SAW sebut, Nabi SAW kata, Nabi sebut, la taj'alu buyutakum qubura. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kubura, seperti kubur. Kubur ni macam mana? Sunyi, sepi kan? Itu kubur lah. Sebab tu kita lalu di kubur kita takut, ya? Kita rasa meremang pasal sunyi, takut, ya? Jadi Nabi SAW kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kubur. Fa innal baita allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Dan Nabi SAW, sesungguhnya rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, dia tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dia tak akan dimasuki oleh jin dan syaitan, hantu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita yang ada gangguan, jadi kita boleh beramal lah. Ini adalah hadis sahih yang Nabi SAW sebut, siapa yang nak supaya rumah dia itu selamat daripada gangguan jin dan syaitan, bacalah surah Al-Baqarah. Panjang lah Ustaz, 287. Kena baca lah. Kena baca, itu fadilat dia yang Nabi SAW sebut. Jadi kalau kita masuk rumah baru kan, ada baiknya kita baca surah Baqarah lah. Tapi masyarakat kita selalu baca Yasin. Tak ada salah apa pun tuan-tuan, baca lah. Baca Al-Quran juga. Tapi kita ada yang Nabi ajar, iaitulah baca surah Baqarah. Alangkah bagus kalau kita ikut apa Nabi ajar itu. Kita baca surah Baqarah, kita masuk rumah baru kan, kita buka kedai baru, bacalah surah Baqarah. Tak payah panggil Mahat Tafiz bacalah, kita baca sendirilah, bagi kita tuan dia. Moga-moga ada berkat. Okey, baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama daripada suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu, kata musannaf. Jadi perkataan Alif Lam Mim adalah disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah maksud dia huruf-huruf yang terpotong. Huruf-huruf muqatta'ah. Di dalam Al-Quran ada sebanyak 29 surah yang dimulai dengan huruf-huruf ini. Antaranya yang familiar surah Yasin lah. Surah Yasin, surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad.
surah Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad dan sebagainya, itu disebut sebagai huruful muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah, kata para ulama. Jadi apabila para ulama tafsir mereka berhadapan dengan ayat ataupun huruful muqatta'ah ini, kebanyakan kitab-kitab tafsir mereka membawa dua pandangan utama. Ini semua dia boleh diguna pakai kepada semua surah-surah yang dimulai dengan huruful muqatta'ah ini. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan seperti pengarang kita ni, dia kata Allah amat mengetahui dengan kehendaknya yang demikian itu. Allah sahaja yang tahu, dia kata. Kerana pandangan ini, ulama ini mereka mengatakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah yang menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad al-kitab, Al-Quran ini, minhu sebahagian daripada isi kandungan ayat Quran, ayatum muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maksud dia. Kalau kita belajar bahasa Arab sikit-sikit, macam saya belajar sikit-sikit ni, kita baca tu kita faham. Kita faham makna dia. Hunna ummul kitab, dan ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat paling utama di dalam Alkitab yang untuk kita bahaskan. Wa ukhra mutasyabihat, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebahagian yang lain di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini ayat-ayat yang samar makna dia, yang tak diketahui makna dia. Maka kata para ulama, Alif Lam Mim ini termasuk di dalam ayat mutasyabihat, ayat yang samar makna dia, kita tak tahu makna dia apa. Maka pandangan ini pandangan yang dia lebih aslam, lebih selamatlah. Mereka tak cuba untuk mentafsirkan ataupun mentakwilkan perkataan ataupun kalimah Alif Lam Mim ini, dan diguna pakai untuk kesemua surah-surah yang mula dengan Alif Lam Mim ini ataupun dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Mim Ra ini ada makna dia. Kita boleh ketahui makna dia. Kerana pandangan yang kedua ini mengatakan, kalaulah Al-Quran itu kita tak tahu makna dia, dia tidak menolak ayat mutasyabihat tadi. Tetapi dia kata kalaulah ayat-ayat Al-Quran ini kita tak tahu makna dia, Allah sahaja tahu, maka bagaimana dia nak jadi petunjuk kepada kita? Sebagai contoh, kita beli barang elektrik lah, kita beli mesin basuh baru. Jadi dia akan bagi dekat kita manual penggunaan dia, cara guna kan. Walaupun kita pandai guna dah, kan kita tak tengok pun, tapi dia bagi juga cara kita nak guna mesin yang dia buat tu. Tiba-tiba kita buka manual penggunaan tu, dia tulis Siam. Kita tak belajar Siam, dia tulis Siam, kita tak faham. Jadi guna tak? Tak berguna lah. Kita pakai lah kali buka YouTube, tuan-tuan. Buka YouTube ke mana pakai dah? Buka YouTube senang. Pasal panduan dia tu tulis dalam tulisan Siam, kita tak faham, jadi nak jadi panduan macam mana? Jadi kata para ulama bahagian kedua ini, mereka kata ayat-ayat ini kalau Al-Quran itu dia panduan kepada kita, tapi kita tak faham, jadi macam mana nak jadi panduan? Ya, itu pandangan yang kedua. Jadi mereka kata huruf-huruf muqatta'ah ini dia ada makna dia. Dan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia bawa, dan bahkan para ulama tafsir mereka membawa banyak tafsiran, hampir 30 tafsir kepada perkataan Alif Lam Mim saja. Jadi kita pada faham, jadi tak apa nak faham dah berlambak ustaz, kami nak ingat yang mana satu. Jadi saya buat paling mudahnya kata para ulama, dan saya individunya saya berpegang dengan bahagian pandangan yang kedua, dia ada makna. Kata para ulama, Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad ini dia ada makna dia. Iaitulah makna dia adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran.
Apa maksud mukjizat tuan-tuan? Mukjizat ini maksud dia luar biasa. Benda luar biasa. Jadi Al-Quran itu dia mukjizat. Dia luar biasa. Bagaimana kita nak tahu Al-Quran itu adalah luar biasa kalau kita tak faham apa isi dia? Apabila Al-Quran, bila disebut mukjizat Al-Quran, tentu kena sematkan di dalam kepala kita mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut Al-Quran, Nabi SAW sebut Al-Quran sebagai mukjizat itu. Mukjizat keluar biasaan Al-Quran itu di mana? Di dalam susunan kalimah dia. Itu pada asasnya. Itu dia punya pada bahasanya, pada gaya uslub, gaya bahasa dia. Itu adalah mukjizat asal bagi Al-Quran. Walaupun setelah Al-Quran itu melalui fasa-fasa itu, kita melihat mukjizat Al-Quran dalam pelbagai bentuk. Pada hari ini kita melihat Al-Quran itu mukjizatnya dari sudut saintifik, keluar biasaannya. Jadi luar biasanya kita tidak akan merasai sesuatu perkara itu luar biasa kalau kita tak fahami apa benda. Kalau contohnya orang kata kepada kita, kau try lagi kereta baru keluar tu, oi bagus tu, sedap, luar biasa kita bawa dia. Memang sedap. Kita bawa kereta pun tak pernah. Sebagai kita bawa kereta pun tak pernah. Bukan pernah bawa kereta biasa, bawa kereta pun tak pernah. Jadi bila dia kata sedap, kita pergi bawa kereta tu, asal biasanya. Sebab itulah kali pertama kita bawa kereta tu. Jadi apabila kita sebut luar biasa Quran tu, luar biasa itu dari sudut bahasa Al-Quran tu, bahasa Arab itu. Jadi kalau kita memahami bahasa Al-Quran itu tuan-tuan muslimat, maka kita akan merasai mukjizat itu, mukjizat yang asal. Walaupun saya katakan tadi, apabila telah berkembangnya masa, maka mukjizat itu dilihat dalam pelbagai aspek. Dilihat dari sudut perundangan, bagaimana Al-Quran meletakkan undang-undang hudud menjadi mukjizat, sebagai benda yang luar biasa. Dan kita tengok dari sudut sains hari ini ada luar biasa. Tapi asasnya mukjizat Al-Quran itu adalah pada bahasa dia, pada bagaimana susunan Al-Quran itu. Jadi kata para ulama, Alif Lam Mim itu menunjukkan mukjizat Al-Quran. Kerana Nabi SAW, baginda diturunkan kepada satu kaum yang pakar sastra. Mereka pakar dalam syair, mereka pakar bahasa. Maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mereka tuturkan, dengan huruf-huruf yang mereka tuturkan. Maka datangnya surah Al-Baqarah Alif Lam Mim ini dengan huruf-huruf yang kamu, wahai kafir Quraisy, kamu tuturkan dengan huruf-huruf ini. Kalau kamu hebat sangat, kalau kamu pakar sangat, boleh tak kamu cipta seperti mana Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf yang sama macam syair-syair yang kamu sebutkan. Jadi itu maksud dia mukjizatnya. Allah nak cabar. Bila sebut mukjizat, mukjizat ni dia ada challenge, dia ada lawan dia. Ya, sebagai contoh, kalau saya ni hebat, contohnya kita kata orang yang dia ni ahli tinju lah, ataupun dia lari, olahragawan, dia lari laju, hebat tak? Hebat dia. Dia cabar, dia mesti cabar orang yang lari laju jugalah. Sebab tu yang pergi bertanding tu pakai lari laju. Kalau dia cabar kita untuk kita race, lari dengan dia, kita lari 1 kilometer pun letih dah. Dia hari-hari dia training, dia hebat, tiba-tiba dia cabar kita tuan-tuan. Tak kena cabaran tu. Dia mesti cabar orang yang setaraf dengan dia. Sebab tu Al-Quran, dia mencabar masyarakat Quraisy ketika itu, masyarakat Arab ketika itu, kerana mereka itu di peringkat yang tinggi kesastraan mereka. So jadi dia ada kesamaan lah dari sudut cabaran yang Al-Quran bagi tu. Kalau contoh macam saya kata tadi lah, kita hebat, kita kuat, pandai lawan, kita nak bergaduh dengan budak-budak, tak kenalah. Mesti kita kena cari orang yang standing dengan kita untuk kita challenge dia, untuk kita cabar dia. Jadi Al-Quran apabila datang dengan Alif Lam Mim ini, Allah mencabar
masyarakat Quraisy, Arab khususnya ketika itu, untuk kamu datangkan seperti mana Al-Quran yang terdiri daripada huruf-huruf muqatta'ah yang kamu sendiri sebutkan. Jadi tuan-tuan boleh faham ya. Jadi ini dipakai oleh di dalam kesemua 29 surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Baik tuan-tuan muslimat, kita tunggu sekejap ya. Baik. Saya takut saya habis lambat nanti pasal kita mula lewat Tapi tak apa, kita berhenti awal lah Tuan-tuan jangan risau, saya berhenti awal juga. Baik. Itu yang pertama. Jadi kita dapat gambaran bila sebut alif lam mim, dia ada dua pandangan. Satu, dia serah kepada Allah, Allah sahaja mengetahui. Yang kedua, dimaksudkan dengan alif lam ni adalah mukjizat, iaitu dia mencabar masyarakat Quraisy untuk membawa seperti mana Al-Quran, yang Al-Quran itu terdiri daripada atau huruf-huruf yang mereka sendiri tuturkan. Itu maksud dia, maksud mukjizat itu. Pergi pada ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi tuan-tuan, surah Al-Baqarah yang kita akan bahas ni, dia familiar di kalangan kita ni. Kalau saya minta seorang-seorang baca, boleh baca ni, pasal kita selalu buat tahlil. Kita baca 5 ayat pertama ni tuan-tuan. Jadi bila kita baca dan kita faham maksud dia, moga-moga kita taklah bila orang baca kita mencakap je, kita merasai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam bacaan-bacaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad itu. Perkataan zalika, kalau kita belajar bahasa Arab, saya mengajar bahasa Arab pada awam lah, pada orang awam ni sejak 2019 lagi, menghadapi kesukaran sedikit apabila kita belajar bahasa Arab dan kita melihat Al-Quran. First kali apabila kita nak tengok surah Baqarah inilah, bila kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, kita akan jumpa yang disebut sebagai isim isyarah. Isim isyarah ni kata tunjuk. Macam kita kata ini, itu, kan? Jadi bahasa Inggeris this, that, kan? Jadi dalam bahasa Arab, apabila sebut haza, maksud dia ini. Kalau sebut zalika, maksud dia itu, maksud dia jauh. Tetapi tuan-tuan buka lah mana-mana terjemahan pun, dia akan terjemah zalika tu dengan makna ini. Ya, ini yang saya kata, kita menghadapi kesukaran sikit lah. Nanti bila kita mula-mula sekali dah, itu ustaz kata zalika, maksud dia ini, maksud dia itu. Tapi dalam Quran sebab terjemahan sebut ini. Inilah kita kata keistimewaan Al-Quran. Tuan-tuan muslimat, Al-Quran satu bahasa yang tinggi dan dia ada penggunaan yang khusus untuk Al-Quran, walaupun dia dalam bahasa Arab. Sebagai contoh tuan-tuan, perkataan kana, kita jumpa dalam Quran banyak, wa kanallahu aliman hakima, wa kanallahu aliman hakima. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini kita belajar sikit lah tuan-tuan, bahasa Arab dia panggil past tense. Kita azan dulu.
Kita sambung sikit lagi tuan-puan. Jadi Al-Quran dia bahasa Arab itu dia ada penggunaan yang khusus. Contohnya wa kana Allahu aliman hakima. Perkataan kana is past tense, ya. Dia fi'il madhi. Dia adalah benda yang telah lepas. Itu adalah asas dia. Dan bahasa Arab, bahasa Inggerisnya kita terjemah dengan was, telah, Tetapi apabila kita nak praktikkan di dalam Al-Quran wa kana Allahu aliman hakima, dia tidak sesuai untuk kita kata wa kana Allah dan Allah telah alim. Maksudnya dulu sajalah, sekarang tak alim ke? Sebab itu
terjemahan itu dia perlu dia ada penggunaan ayat khusus yang perlu kita melihat kepada bagaimana pentafsiran para ulama. Sebab itu kita mempelajari bahasa Arab untuk kita memudahkan memahami ayat Al-Quran. Tetapi perlu juga kepada tafsiran Al-Quran, bagaimana para ulama mentafsirkan ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang saya sebutkan tadi. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitab, ini Alkitab. Alkitab maksud di sini adalah Al-Quran lah. Perkataan Alkitab dia ada alif lam, maksud dia ma'rifah, maksud dia the books, dia spesifik. Alkitab, iaitulah Al-Quran yang kita baca, yang kita faham itu. Yang dibaca oleh Muhammad la raiba fi, tiada syak padanya daripada Allah Taala. Tiada syak bahawa tidak ada syak bahawa Al-Quran itu yang dibaca oleh Nabi SAW itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan lil muttaqin, lagi hidayah bagi sekalian orang yang muttaqin, yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauh segala tegahannya, iaitulah sifat muttaqin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Tuan-puan, bila kita buka surah Baqarah, dia ada 3 titik tu. Nampak tak? Kalau tuan-puan buka dalam surah Baqarah itu, dia ada pada perkataan la raiba, dia ada 3 titik. Kemudian ujung sikit sebelum lepas pada fihi, dia ada 3 titik. Apa dia 3 titik tu, tuan-tuan? Jangan kata Trinity pula. Dia bukan. 3 titik tu maksud dia apa, tuan-tuan? Dia panggil waqaf. Tanda berhenti, ya, tanda berhenti. Dalam ilmu tajwid disebut sebagai waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq. Ta'anuq ni maksud dia peluk. Dia ada 2. Dia peluk kat sini satu, dia peluk kat sini satu. Ta'anuq, waqaf ta'anuq. Bagaimana cara kita nak berhenti pada waqaf ini? Kita berhenti pada salah satu. Kalau kita berhenti pada yang pertama, zalikal kitabul la raib, sambung fihi hudan lil muttaqin. Ataupun kita berhenti pada yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, jadi itu perbahasan dari sudut cara bacaan, dia panggil waqaf ta'anuq. Cara mana nak kita nak berhenti pada salah satu. Tetapi tuan-tuan muslimat, para ulama tafsir apabila mereka melihat kepada tanda ini, mereka mengatakan setiap stesen yang kita berhenti dia membawa makna yang berbeza. Sebagai contoh, kita tengok, kita berhenti pada yang pertama, zalikal kitabul la raib. Maksud dia inilah Alkitab la raib, tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, padanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu makna pertama kalau kita berhenti yang pertama. Kalau kita berhenti pada yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi, ini adalah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dia ada 2 makna. Sebab itu tuan-tuan, waqaf ta'anuq ni dia ada dua stesen. Kita berhenti pada salah satu, dia akan membawa pada makna yang berbeza. Sebagai contoh tuan-tuan, di dalam surah Al-Maidah ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 26, Allah Taala cerita tentang Bani Israel. Bani Israel ni yang Nabi Musa bawa mereka ini selepas mereka selamat daripada Firaun, Firaun kejar mereka. Jadi diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke bumi Palestin, ardil muqaddasati allati kataballahu alaikum. Allah Taala janjikan supaya mereka itu masuk ke bumi Palestin. Jadi mereka tak mau masuk. Ini Bani Israel ni, mereka tak mau masuk kerana fi qaumun jabbarun. Di situ ada satu kaum yang kuat, kami tak berani nak masuk dalam tanah Palestin ketika itu. Mereka kata apa kepada izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, engkau dengan Tuhan kau, izhab faqatila, pergilah kamu berdua, faqatila, pergilah berperang di tanah Palestin itu, inna hahuna qa'idun, kami stay kat sini, dia tak mau pergi.
Jadi bila mereka engkar, mereka tak mau masuk ke bumi yang dijanjikan kepada mereka yang Allah Ta'ala sebut itu, Allah Ta'ala sebut pada ayat surah Maidah ayat 26, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jadi kalau tuan-puan buka pada surah Maidah ini, dia pun dia ada tanda waqaf ta'annuq itu. Faqala fa innaha muharramatun alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala berkata fa innaha muharramatun alaihim, pasal kamu tak mau masuk, fa innaha muharramatun alaihim, tanah itu muharramatun alaihim, diharamkan kepada kamu, kamu tak boleh masuk dah. Arba'ina sanatan. So pada perkataan sanatan itu dia ada waqaf yang pertama. Kalau kita berhenti itu maksud dia fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, tanah yang dijanjikan kepada mereka untuk mereka masuk tapi mereka tak mau masuk itu muharramatun alaihim, diharamkan kepada mereka arba'ina sanah, 40 tahun mereka tak boleh masuk. Lepas pada itu mereka akan masuk. Tapi kalau kita berhenti pada yang kedua, kalau tengok pada surah Al-Maidah ayat 26 tu, dia ada berhenti yang kedua fil ardi. Kalau kita berhenti pada yang kedua, makna dia lain. Tadi mereka tak boleh masuk 40 tahun. Tapi kalau kita berhenti dekat fil ardi, makna dia lain. Qala fa innaha muharramatun alaihim, sesungguhnya bumi Palestin itu muharramatun alaihim, diharamkan kepada mereka arba'ina sanatan yatihuna fil ardi, 40 tahun mereka melilau di bumi Sinai itu, tak ada arah tuju. Jadi dia beza. Tadi 40 tahun tak boleh masuk. Yang kedua 40 tahun mereka yatihuna fil ardi, mereka melilau. Orang tahu kata melilau, dia tak ada arah tuju, duduk di bumi Sinai itu. Jadi dia ada dua tafsiran. Sebab itu tuan-tuan, saya ambil masa sikit. Syekh Yasin Ar-Rantisi, Syahid, pejuang Hamas, tuan-tuan boleh buka dalam YouTube. Dia bertemu bual pada dia, mereka tanya pada dia, agak-agak Israel ni bila akan musnah, andaian dia, ini andaian dia, kita tak percayalah, kita tak yakin 100%, ini andaian dia. Dia kata akan tamat pada 2027, katanya begitu. Jadi kenapa? Dia katanya berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala sebut 40 tahun mereka diharamkan. So 40 tahun mula mereka masuk ke bumi Palestin, iaitulah pada tahun 1948. Dia panggil peristiwa Nakbah. Mereka masuk beramai-ramai, dan lepas tu mereka masuk itu Palestin. Britain keluar petang daripada jaga tanah tu. Mereka masuk malam tu, Britain iktiraf negara itu negara haram Israel itu. Tahun 1948 memang masuk ramai-ramai, tubuh negara. Tahun 1948. 40 tahun selepas pada itu, kata Syekh Ahmad Yasin Rantisi, tahun 1988 atau 1987, 1988 gitu, 40 tahun lepas itu, iaitulah dia panggil intifadah. Intifadah yang pertama, kebangkitan umat rakyat Palestin, mereka menentang rejim Israel. Masa tu kata Syekh Ahmad Yasin, mereka pakai batu saja. Sebelum pakai batu saja. Bila start daripada 1948, tertubuhnya Hamas. Al-Qassam, Izzuddin Al-Qassam itu 1988 dia kata. Di start daripada 1948, 40 tahun lepas pada tu, hampir 2027, 2028, 40 tahun. Itu andaian dia lah. Pada 2027 mereka akan Israel akan jatuh. Jadi kata, tuan-tuan boleh tengok dalam itu. Ini saya bukan kata kita nak andai masa depan, tetapi ini ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi SAW, takutlah firasat orang-orang yang beriman. Kalau panjang umur kita tengok ada, kalau tak ada pun itu tak ada rugi pada kita, sebab itu andaian dia. Jadi dia kata, kalau kita tengok hari ini Israel semakin hari semakin kuat. Bilanya dia nak musnah? Jadi kata Syekh Ahmad Yasin, setiap benda tu tak kekal katanya. Dia tak kekal. Kalau kita dulu kita lemah, kita kanak-kanak, kemudian kita membesar, kita jadi dewasa, kita kuat, kemudian kita jadi lemah balik. Jadi
kekuatan yang ada pada Israel ketika walaupun dia hebat tu, dia tak akan kekal lama. Walaupun waktu dia kuat itu, tak mustahil dia akan jatuh. Itu kata Syekh Ahmad Yasin Arantisi lah. Ini berdasarkan yang saya bawa masukkan ni, bukan saya nak suruh tuan-tuan lepas ni kita kena update status 2027 Israel lemah. Tidak. Saya nak ceritakan bagaimana Syekh Ahmad Yasin itu dia memahami berdasarkan Al-Quran. Yang saya masukkan di sini kerana ada waqaf ta'anuq itu. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah waqaf ta'anuq itu apabila kita berhenti pada mana-mana satu perhentian ataupun stesen, dia akan membawa kepada makna yang berbeza. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimat, saya tengok tuan-tuan duk kecil besar dengan saya ni. Jadi insya-Allah pukul 8.30 kita berhenti. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang pada ayat yang ketiga. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada kelemahan saya. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.